Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah inayah daripada Allah Ta'ala. Kedua, pada malam ini kita sama-sama berada di surau Al-Falah. Tuan-tuan dah biasa dah berada di surau Al-Falah. Saya baru tahu di sini ada surau Al-Falah. Tak pernah masuk tuan-tuan jalan ni. Selama saya duduk di Gombak ni tuan-tuan, saya pun baru tahu je ada Yombik sini. Bersebelahan dengan Yombik pun, surau Al-Falah. Tadi saya datang pun guna tanya Datuk Wazir. Datuk Wazir bagi tahu jalan. Turn right, turn left. Pakai Waze lah. Saya panggil Datuk Wazir sebab dia bercakap kan orang. Jadi tuan-tuan, sebagaimana yang diminta supaya saya membuat pengisian sebulan sekali di surau ini. Kebetulan kekosongan saya hanya Jumaat kedua. Itu pun setelah saya berhenti di Selayang, Masjid Selayang, Masjid At-Taqwa Selayang. Saya berhenti, saya kosong lah. Ingat nak enjoy ya tuan-tuan. Jumaat minggu kedua, tapi ada pula yang meminang. Saya cuba kosongkan Rabu keempat, ada pula yang meminang. Jadi kita cuba sekadar kemampuan yang ada pada saya lah untuk mengisi ruang antara maghrib dan isyak ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada akhirat kita, terutamanya panduan hidup kita di dunia, dan menguntungkan sehingga sampai ke akhirat kita. Jadi sebagaimana yang diminta ialah untuk saya baca kitab besar, iaitu kitab yang ditulis oleh Amirul Mukminin fil Hadis, iaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kitab ini pun saya baca, bukannya baca secara satu hadis dihurai satu hadis, tidak. Kita orang baca pun secara sardan. Sardan ni maknanya baca dengan laju. Baca dengan laju untuk menghabiskan ribuan hadis yang ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad ni. Lebih kurang ada dalam 1322 hadis kalau tak silap saya, tuan-tuan cek baliklah. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita, dimasukkan 300 dalam jilid yang pertama 300, jilid yang kedua 300. Dia kata ada 4 jilid. Tapi kalau tuan-tuannya di kedai, dia kata berapa jilid? Ada 2 jilid. Boleh jadi 3 dan 4 belum keluar lagi yang terjemahan dia. Boleh jadi belum siap lah kot. Nuskhah Arab ada lah, tapi nuskhah Arab tak terjemah pula. Susah pula kita nak baca suka-suka kat rumah kan. Rasa teringat nak baca hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam Bukhari. Maknanya paling-paling tidak kita boleh baca dengan terjemahan dia sekali. Saya baca pun secara sardan. Sardan ni maknanya bacaan laju. Kemudian bila khatam, diijazahkan sanad hadis-hadis tersebut daripada guru kepada guru kepada guru lah, sehingga sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. So nama kita salah seorang daripada orang yang ada rantaian dengan para ulama. Siapa tak nak? Nak ni nama kita berangkai. Sanad ni maknanya ring tu lah, yang bersambung-sambung. So kita ni salah seorang daripadanya, yang bersambung dengan guru kita, guru dengan guru, guru dengan guru, last sekali daripada Al-Imam Al-Bukhari, kerana dia yang menghimpunkan kitab ini. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari daripada gurunya, sehinggalah sampai kepada tuan yang mengeluarkan hadis, iaitu Nabi SAW.
Nak cari mana tuan-tuan kaedah yang ulama-ulama dulu tinggal kepada kita macam tu. Paling-paling tidak di akhirat nanti dengan rantaian tersebut, paling-paling tidak Tuhan empunya kalam ni kenal kita dengan harapannya begitu. Dengan harapannya Tuhan empunya kalam baginda Nabi kenal kita sebab kita ni ada rantaian pernah membaca hadis-hadis Nabi, jatuh cinta kepada hadis Nabi dan sebagainya lah. Cuma tuan-tuan, saya sebutkan, saya baca pun secara sardan. Baca secara sardan ni maknanya Syekh hurai mana dia rasa dia nak hurai. Nampak tempat rumut sikit, tempat payah sikit nak faham, situlah Syekh akan hurai. Adalah komen-komen yang kita catat. Cuma tempat yang tak perlu dihurai, nampak jelas, boleh faham mudah je, maka teruslah. 3, 4, 5 hadis dibaca terus, 10 hadis kadang-kadang direct straight dibaca. Tak berhenti pun. Cuma sanad ataupun orang yang saya pernah baca kitab Al-Adabul Mufrad ni baru saja meninggal, Allah yarham, pagi tadi, pukul 3 pagi. Syekh Husni Genting Al-Indonesi meninggal di rumah mak dia di Indonesia. Pukul 3 pagi. Saya ingat masa baca kitab ni dengan dia datang dalam keadaan dia uzur lah. Dia pun sakit kepala. Tapi hemah ulama ni dalam mengaji. Bukan mengajilah, dia mengajar. Masa dia mengaji dulu, hemah dia tinggi dah. Hemah ni maknanya motivasi yang ada pada dia nak mengajar, nak menyampaikan ilmu. Dia mari baca kitab Al-Adabul Mufrad ni dalam keadaan dia kata, aku sakit kepala ni sebenarnya. Lepas tu dia suruh anak murid dia duduk belakang tu, mari duduk depan semua. Sebab apa? Dia tak nampak dia tu. Aku nampak mu ni 2, 3 pecah gitu sebab sakit kepala. Tuan-tuan bayang Syekh boleh duduk daripada pagi sampai petang baca. Esok hari pula pagi sampai petang baca. Hemah orang alim ni nak menyampaikan ilmu, nak tinggal pusaka ilmu pada kita yang mereka warisi daripada apa? Daripada ulama-ulama dulu. Itu waktu dia mengajar, waktu dia mengaji pun begitu juga. Nak dapatkan satu hadis, disebut cerita pernah Syekh Husni Genting, Allah yarham Syekh Husni Genting, nak dapatkan satu hadis. Hadis tu tuan-tuan tahu, hadis musalsal bil aid. Musalsal bil aid ni maknanya hadis yang para sahabat tengok Nabi buat begini hari raya. So hadis tu akan diriwayatkan oleh syekh hadis pada hari raya je. So kalau nak kena ambil pada hari raya. Saya ingat saya pernah ambil hadis ni. Tak balik kampung. Saya balik kampung selepas mai raya. Sebab nak hadis musalsal bil aid ni. Pergi ambil di masa tu dengan Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki. Dibaca di Tamanta. Masjid Al-Ihsan Tamanta. Lepas daripada semaya raya, dibaca hadis musalsal bil aid. Jadi biasanya balik sebelum raya 2-3 hari. Tapi sebab nak sanad hadis musalsal bil aid ni, pergi semaya raya situ. Lepas semaya raya baca hadis musalsal bil aid, barulah balik semaya raya. Baru balik kampung. Juhud ulama ni, dia sendiri nak dapat musalsal hadis bil aid ni, pergi cari ulama sampai beratus kilometer nak dapatkan satu hadis musalsal bil aid. Tu waktu dia mengaji. Gigi siapa-siapa sana syekh tak sihat pula, tunggulah, duduk saja, tak boleh masuk temu sebab syekh tak sihat. Tunggu sampai malam, kok lah syekh sihat, malam syekh sihat sikit, barulah masuk temu ambil sanad hadis musalsal bil aid. Ni Allah yarham almarhum Syekh Husni Genting Al-Indonesi. Dia digelar sebagai muhaddis musnid. Musnid ni tuan-tuan maknanya segala sanad ada dengan dia. Segala sanad ilmu. Saya mengaji adab mufrad dengan dia ni, sanad akidah Asy'ariyah ada. Dia bagi. Sanad fiqh Syafi'i ada. Sebab apa dia bagi? Dia kata ustaz-ustaz ni duk mengajar fiqh Syafi'i, kalau tanya sanad tak ada sanad dia tu. Duk mengajar akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, sifat 20 dan sebagainya lah. Tapi bila tanya sanad ambil mana, tak ada sanad. Jadi dia bagi terpulanglah, nak mengajar ke tak nak mengajar terpulanglah. Yang penting bila orang tanya sanad ambil mana, ada silsilah dia. Sambung orang ni, last sekali sampai kepada penyusun
ilmu tersebut. Nah, ilmu akidah kau, ilmu fiqh kau sampai kepada tuan empunya badan yang menyusun tu. Tu dia panggil musnid, orang yang menyimpan sanak-sanak. Tapi umur muda lagi dah dijemput oleh Allah Taala untuk apa? Untuk kembali kepada dia. Jadi meninggal pagi tadi pukul 3, memang dia uzurlah. Dia ada apa? Ada penyakit. Darah tinggi macam-macam lah penyakit. Cuma nak sebutnya, saya sempat baca dengan beliau secara sardan dia tuan-tuan ya. Secara sardan ni maknanya secara laju-laju lah, sebab nak berhabis kitab dalam satu majlis. Kadang-kadang sebutir kitab ni 300 hadis nak berhabis dalam masa 2 hari. Maknanya baca lajulah. Tempat-tempat tertentu saja disyarahkan oleh beliau. Baik. Jadi kitab Al-Adabul Mufrad ni tuan-tuan, asalnya dia satu bab di dalam kitab Sahih Bukhari. Asalnya. Tapi tuan-tuan maklumlah, Sahih Bukhari ni di dalam kitab Sahih Bukhari, nama dia tidak nama Sahih Bukhari, nama dia Jami', nama panjang dia. Di dalam kitab tersebut, dia hanya himpunkan, Imam Bukhari hanya bubuh hadis-hadis yang sahih saja. Sedangkan bab akhlak ni tak semestinya hadis sahih, sebab kita nak tengok dari sudut fadilat. Untuk kita beramal dengan sesuatu adab, sesuatu akhlak tu. Jadi tak semestinya hadis yang sahih yang sahih saja yang perlu diambil. Hadis-hadis yang tak sampai kepada martabat sahih pun boleh, dhaif pun boleh lagi kita ambil. Sebab apa? Nak pakai fadilah untuk beramal je. Jadi Al-Imam Al-Bukhari tak nak merosakkan kitab sahih dia, kitab yang diiktiraf oleh seluruh ulama, kitab yang paling tinggi kedudukannya selepas Quran, maka dikeluarkan satu bab daripada kitab sahih dia karang khusus bab adab ni. Sebab tu nama dia Al-Adab Al-Mufrad, maknanya diasingkan daripada bab-bab yang lain yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Jadilah nama dia Al-Adabul Mufrad. Lepas tu dalam ni dia cerita bab adab je lah. Bab akhlak dengan manusia, akhlak Rasulullah macam mana, Rasulullah dengan sahabatnya, Rasulullah dengan anak isterinya, Rasulullah ketika dalam peperangan ke ataupun di mana saja dikutip hadis tu dibubuh di dalam ni. Jadi tuan-tuan akan bertemulah dengan martabat hadis yang berbeza-beza. Ada yang marfu', ada yang mauquf dan sebagainya lah dalam kitab ni. Cumanya tuan-tuan, saya baca kitab Al-Adabul Mufrad ni, jilid pertama saya baca di Surau Nurul Muttaqin di Taman Melati. Next station Taman Melati. Tuan-tuan turun situ. Tuan-tuan naik LRT kan. Dia bagi tahu next station Taman Melati. Turun situ ada satu surau nama dia Nurul Muttaqin. Saya bacalah yang jilid yang pertama. Baru berapa hadis je pun. Selepas khatam kitab Penawar Bagi Hati, itu pun kitab adab juga, kitab tasawuf. Jadi saya pilih untuk melihat adab dari sudut hadis Nabi pula. Jadi saya baca kitab Adabul Mufrad jilid yang pertama. Jadi bila sini minta untuk saya baca adab mufrad juga, saya terfikir kalau saya baca yang jilid 1 juga, jadi macam sama. Saya pun tak berapa sedap juga baca yang sama je kan. Jadi kita tak habis nak baca hadis-hadis Nabi yang banyak ni. Apatah lagi kita syarahkan hadis-hadis tersebut mengikut syarahan para ulama, yang ulama tulis kitab-kitab lain pula mensyarahkan hadis itu. Jadi saya bercadang, ni cadangan saya tuan-tuan cadangan tuan-tuan terpulanglah. Saya bercadang untuk baca Al-Adabul Mufrad jilid yang kedua. Ni jilid yang kedua dalam bahasa Melayu. Baru lagi segi beli itu. Bahasa Melayu lah. Yang ada terjemahan supaya senang. Jadi saya bercadang untuk baca jilid yang kedua. Adapun jilid yang pertama, kalau tuan-tuan rasa nak follow, di Nurul Muttaqin Taman Melati. Tak follow lagi baik. Gitu. Kalau tak follow, saya lagi suka sebenarnya. Tuan-tuan duduk setempat je. Bagus, saya suka macam tu. Cuma di sini saya cadang nak baca yang kedua, sambungan daripada yang pertama. Hadis bermula dengan hadis 301. Bab
bab tibun nafsi. Bab tibun nafs. Jiwa yang baik. Pada hadis yang ke-301 ni. Baik. Itu cadangan saya. Nanti tuan-tuan bincang balik lah. Kalau tuan-tuan nak baca yang satu juga, saya baca yang satu lah. Tapi cadangan saya, di sini kita baca yang dua. Lepas habis yang dua ni, nak patah balik yang satu pun tak apa juga. Gitu. Maknanya tak ada lah, saya pergi sana syarah yang satu, sini pun syarah yang satu kan. Saya habis yang dua sini, yang satu baru kita mula sini. Maknanya yang dua bawa ke sana pula. Gitu. Ibaratnya. Pulang pada tuan-tuan lah, nanti tuan-tuan fikir, bincang dulu macam mana. Lepas tu tuan-tuan bagi tahulah saya. Kalau tuan-tuan rasa nak stay dengan yang satu juga pun tak ada masalah. Kita baca lah yang satu. Baik. Malam ni tuan-tuan saya sebut sebagai muqaddimah lah. Saya cerita secara muqaddimahnya lah. Belum masuk pada hadis lagi. Al-adab. Adab ni, perkataan adab. Adab ni asal daripada Arab. Kalimah orang Arab ataupun kalimah Arab lah. Orang Melayu kita ambil, jadilah bahasa Melayu. Adab juga kita guna. Banyaklah kalimah Arab yang kita ambil jadi bahasa kita. Dia panggil tamallazat dalam istilah lughah. Memelesiakan gitu. Perkataan Arab. Kalau perkataan bahasa Inggeris diarabkan, banyak juga. Dipanggil ta'arrabat, diarabkan. Mengarabkan satu kalimah yang bukan Arab jadi bahasa Arab. Tu. Jadi adab ni asalnya Arab. Tapi masyhur, terkenal, diguna sampailah orang Melayu kita pun bila sebut adab tu kita tahu. Adab ni apa benda. Jadi adab ni asalnya ialah ijtima' khisalul khairi fil abdi. Itu secara umum ulama mendefinisikan adab ni ialah bila mana berimpun sesuatu yang baik, khisalul khair, perkara-perkara yang baik tu pada seorang hamba. Dia ambil perkataan ma'dubah. Nabi sebut idza marartum bi ma'dubah. Bila kamu lalu di satu ma'dubah. Ma'dubah ni maknanya jamuan ataupun at-ta'amul ladzi yajtami'u 'alaihi an-nas, tu ma'dubah. Ma'dubah ni maknanya makanan yang diletak di satu tempat, lalu orang pun pakat datang ramai-ramai makan. Tu dipanggil ma'dubah, satu hidangan. Apabila kamu lalu di satu hidangan, maka Nabi kata berhenti. Apa hidangan tu? Hidangan itulah yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis itu ialah majlis-majlis ilmu. Sebagaimana engkau gemar untuk hurung makanan, begitulah sepatutnya engkau jadi orang yang gemar untuk beramai-ramai pergi ke majlis ilmu. Saya nak sebutnya ialah perkataan ma'dubah tu pun diambil daripada perkataan yang sama, adab. Al-hamzah dal ba. So ma'dubah ni gambarannya ialah makanan yang dikerumuni oleh orang ramai. Adab ni ialah sesuatu yang baik bila mana ada di kita, orang pakat mari belakang. Itu dipanggil adab. Adab ni benda yang baik lah, ataupun kita panggil dengan istilah Melayu kita akhlak. Akhlak pun perkataan Arab juga. Dimelayukan jadi Melayu, akhlak. Adab. Jadi adab ni ulama bagi kepada tiga. Ulama bagi kepada tiga adab. Satu, adab dengan Khaliq. Adab dengan Allah, pencipta kita. Yang keduanya adab dengan Rasul. Itu adab dengan dengan Rasulullah, utusan Allah Taala. Kemudian yang ketiga, adab ma'al khalq, adab dengan makhluk. Apa tu ulama pecahkan lagi tu. Bawah Allah tu adab dengan Allah, dengan Khaliq, situ pecah pada tiga pula. Saya tak ceritalah, sebut secara ringkas-ringkas je, tapi pecah pada tiga pula. Lepas tu dengan Rasul, dengan makhluk. Makhluk pun banyak pula situ. Ada manusia, ada haiwan, ada tumbuhan, dan sebagainya lah. Jadi pecah-pecah pula. Cuma dari sudut asasnya ialah
bila sebut adab, secara umumnya ulama bagi adab tu ada kena mengena dengan Allah, ada kena mengena dengan Rasulullah, dan ada kena mengena dengan khalq, dengan makhluk. Kalau tuan-tuan buka kitab Quran, Al-Quranul Karim, dalam Al-Quran ni tuan-tuan syarat dengan adab. Dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan baca kisah orang-orang yang hebat dalam Quran tu, tuan-tuan akan melihat di dalam situ, dalam cerita-cerita tu syarat dengan adab. Penuh dengan adab. Macam mana mereka bermuamalah dengan Allah. Macam mana mereka bermuamalah dengan manusia. Tuan-tuan akan melihat bicara mereka tu sudah menzahirkan bagaimana adab mereka. Al-Imamul Qushairi, tuan mempunyai kitab Risalah Qushairiyah. Dia letak di permulaan bab adab dia letak ayat Mi'raj Nabi. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Itu dia letak. Dalam bab adab dia letak ayat mula-mula sekali ialah ma zaghal basaru wa ma tagha. Dia nak ceritanya daripada ayat tu, Al-Imam Al-Qushairi nak beritahu manusia semulia-mulia manusia bertemu dengan pencipta yang maha mulia. Bagaimana tuan-tuan boleh lihat Nabi yang jadi orang yang paling mulia, semulia-mulia manusia, saat diangkat oleh Allah Ta'ala Mi'raj, kata Allah, ma zaghal basar wa ma tagha. Basar ni maknanya mata lendai Nabi. Mata luaran ni lah, mata zahir ni, mata jisim gitu. Ma zaghal basar. Mata Nabi ma zagha, manafi. Dan juga ma tagha. Gitu. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Apa makna zagha? Zagha ni ulama tolong hurai. Zagha ni maknanya adamul iltifat. Maknanya Nabi saat diangkat oleh Allah Ta'ala naik sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril ni hanya teman di sampai satu tempat je. Sampai satu aras, Jibril kata aku tak boleh naik dah. Mu naik. Nabi naik lagi. Naik menghadap Allah Ta'ala sehinggalah sampai ke Sidratul Muntaha. Peristiwa di antara Nabi dengan Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala rakam. Allah Ta'ala kata ma zaghal basar. Pandangan Rasulullah pada masa tu ma zagha wa ma tagha. Nabi ni adabnya dia dengan Allah Ta'ala, dia ni orang yang paling dikasihi. Tuan-tuan bayang daripada Adam sampai ke hujung dunia, dialah manusia yang paling dikasihi. Biasanya kalau anak yang paling dikasihi ni ikutlah nak buat apa pun. Kadang-kadang rumah orang kita biar lagi anak kita. Jadi orang sayang pada anak kan. Orang yang sayang pada anak ni kadang-kadang dia biar anak dia ni jenis nakal. Jenis buah tahu kau? Keluar istilah Kelantan sikit-sikit lah. Jenis buah. Duduk di rumah dia tak apalah. Kalau duduk di rumah dia tak apalah. Dia nak selerokkan macam mana pun rumah dia. Tapi kadang-kadang ada mak dan ayah ni, anak dia nakal buah macam mana pun dia bawa pergi rumah orang, dia biar ya. Yang tuan rumah ni duk jeling nak keluar biji mata. Dia lepas anak dia yang nakal, hyper. Tuan-tuan bayang kalau yang jenis hyper pula, naik atas, kalau rumah 2 tingkat, naik atas, masuk bilik tu, masuk bilik ni. Anak kita pun jarang-jarang masuk master bedroom. Dia pergi masuk master bedroom, lompat atas katil. Contoh. Tapi tuan rumah gitu lah. Tak apalah dalam hati bila nak balik ni. Tu nak beritahu dari sudut adab, Nabi ni orang yang sangat-sangat dikasihi oleh pencipta. Dialah makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tu sejarah dia lah. Cuma yang sebutnya lah, yang paling dikasihi oleh Allah, maknanya kalau Nabi paling kiri kanan tengok pun tak ada masalah. Bukan luak pun.
Bukan habis pun kalau Nabi hanya tengok dengan mata, bukan habis pun kita jeling tengok nasi arak dalam apa, dalam talam. Bukan habis pun, kecuali kita ambil suap mulut itu habis sikit. Setakat tengok saja apalah sangat. Tapi Nabi ni Allah Taala tak suruh tengok, tak tengok. Mazara, zara ni maknanya tak berpaling ke kanan dan ke kiri. Tidak ke kanan, tidak ke kiri tengok. Terus ke depan dia. Wa ma tara ni maknanya intai-intai nak tengok. Kita kadang-kadang pergi rumah sahabat-sahabat nak sangat tengok tu benda-benda gitu. Tak payah pergi rumah sahabat-sahabat lah, lalu depan rumah orang je. Lalu depan rumah orang dia tengok pagar tu sampai ke dalam kita nak tengok apa benda dalam rumah ni. Tu dipanggil tara, melampau. Keinginan yang melampau-lampau nak melihat tak ada pada Rasulullah. Setakat qadar yang Allah Ta'ala izin tengok, tak ada, setakat tu lah tengok. Padahal tengok ni tak ada apa tuan-tuan. Tak ada habis pun setakat tengok ni. Tapi nak beritahu dari sudut adab, jaganya dia adab dengan Allah Ta'ala selagi mana Allah Ta'ala tak izin untuk toleh ke kanan ke kiri, tak toleh walau ke kanan ke kiri. Selagi Allah Ta'ala tak izin untuk tengok, maka tak tengok. Gitu. Sebab tu Al-Imam Al-Qushairi merasakan ayat tersebut cukup tinggi menceritakan tentang adab manusia yang paling tinggi akhlaknya. Maka dia pun ambil letak di muqaddimah babul adab bagi dia. Tu Al-Imam Al-Qushairi. Lepas tu tuan-tuan boleh tengok lagi lah dalam hadis-hadis Nabi, dalam ayat Quran. Dalam ayat Quran banyak sangat lah kalau tuan-tuan nak tengok. Saya sebut beberapa contoh malam ni. Kenaan dengan adab. Tuan-tuan boleh tengok dalam kisah macam mana Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf alaihi salam bila mana di penghujung cerita dia. Tuan-tuan baca surah Yusuf, tuan-tuan nak habis di ujung tu tuan-tuan akan bertemu dengan apa? Dengan ayat yang mana Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan kepada ayah dia, hadza ta'wilu ru'yaya. Inilah ta'wilan mimpi aku dulu. Hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Kemudian dia kata wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Dia kata alhamdulillah lah, ibarat kata gitulah. Alhamdulillah Allah Ta'ala memperelokkan sehinggalah aku dikeluarkan daripada penjara. Ayat ni ceritalah dah ni. Selepas adik-beradik dia berkumpul belakang dah di Mesir. Ayah dia pun dipanggil dah. Datang sekali makna bertemu balik dah adik-beradik dia. Ni tahu dah, ni adik Bunyamin dia. Yang ni Yusuf. Rupanya saudara kita. Dah jadi pembesar Mesir dah pada masa tu. Masa dia bercerita dengan ayah dia, tadi bagi tahu hadza ta'wilu ru'yaya. Patutlah mu tak bagi aku cerita kepada adik-beradik yang lain dulu. Rupa-rupanya benda ni nak berlaku. Tapi adab Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan adik-beradik dia yang asalnya dialah puncanya. Punca sehingga dikeluarkan daripada rumah, sehinggalah dia merantau, dibawa oleh orang yang bermusafir sehingga sampai ke negara lain. Dari Palestin ke Mesir sampainya dia. Dia tak sebut tuan-tuan. Dia kata qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Allah Ta'ala memperelokkan aku dengan mengeluarkan aku daripada penjara. Kenapa dia tak sebut minal jub? Sedangkan boleh je qad akhrajani minal jubbi. Dia telah mengeluarkan aku daripada apa? Daripada perigi buta tu. Tapi dia tak nak sebut. Sebab apa? Di saat itu, ayah dia ada, lepas tu adik-beradik dia pun ada. Kalau dia sebut, ibaratnya dia nak mengungkit salah silap yang abang dia buat dulu. Tak sebut. Dia sebut penjara. Supaya apa? Supaya yang penjara ni kemudian dah berlaku. Bukan sebab abang dia pergi campur, dia buang dalam perigi dulu. Tidak. Dah selepas daripada tu, cerita lain dah berlaku pula. Tapi nak beritahunya, macam mana Nabi Yusuf ni menjaga hati adik-beradik dia supaya apa? Supaya tak terasa ni mu dulu buang aku dalam apa? Dalam perigi. Sebab tu aku keluar daripada bumi Palestin, dibawa sampai ke Mesir, kemudian dipenjara di Mesir. Tak ada, tak ungkit dah, tak cerita dah. Di depan adik-beradik dia. Kalau kita lah time tu sedang
Apatah lagi kalau kita menang pula. Kita pula di pihak yang benar. Oh, masa tu sedap gitu. Cerita apa begitu begini menyalahkan orang ni. Sebab apa? Kita berada di pihak yang benar dah. Tapi dak Nabi ni diajar oleh Allah Ta'ala adab yang cukup cantik. Lepas tu tuan-tuan boleh lihat macam mana bahasa Nabi. Saya ingat Syekh pernah hurai berkenaan dengan surah Yusuf ni. Syekh cerita tentang Nabi Allah Yusuf. Syekh cerita tentang ayah dia Nabi Yaqub. Berdasarkan kepada ayat-ayat dalam surah Yusuf ni. Kemudian Syekh cerita Nabi kita yang berlaku pada Fathu Makkah. Yang Nabi kata idhabu fa antumut tulaqa. Syekh kata itulah bahasa para anbiya. Saat Nabi Yusuf dibawa keluar daripada rumah dia dalam keadaan dia masih kecil, dicampak buang dalam perigi. Tak ke mana nak pergi, pulang pada engkau lah. Mati hidup pulang pada engkau lah. Pandai-pandailah jaga diri, barat katanya begitulah. Tapi bila sampai dia dah jadi pemerintah, adik-beradik dia pergi bertemu dengan dia boleh maafkan. Ayah dia menderita. Seorang ayah yang sangat-sangat kasih pada anak yang bernama Yusuf ni. Menderita sampai peringkat apa? Sampai peringkat hilang penglihatan. Tuan-tuan baca di hujung dalam cerita surah Yusuf. Ayah dia kata, La tasriba alaikumul yaum. Hari ni bukan hari untuk kita apa? Kita mengata jahat pada orang. Yaghfirullah. Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita semua. Ni saya kata ni bahasa para nabi bercakap. Bahasa manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berbicara. Mereka ni tak pernah melihat salah dan salah tidak pernah ada pada mereka untuk tak dimaafkan. Oh, kita zaman muda dulu simpan sampai hari ni. Aku ingat tu membuat pada aku zaman muda dulu. Tu ingat sampai hari ni ingat tak maaf. Duk bergaduh. Adik-beradik bergaduh. Saya sebut dah. Disebabkan oleh sebiji batu. Batu sempadan tanah kan. Disebabkan oleh sebiji batu. Bercerah adik-beradik. Yang daripada asal rahim yang satu. Boleh tak kena adik-beradik. Tuan-tuan tengok Piramli ajar pada kita. Mulai hari ini putus silaturrahim. Tu dia ajar pada kita. Sebab mu nak 500,000, yang ni 600,000, putus silaturrahim. Yang kau dapat banglo yang nak jadi apa? Nak jadi muzium tak lama. Putus saudara, kata Piramli. Tu nak beritahu contoh yang berlaku dalam masyarakat kita hari ni lagi dahsyat. Tuan-tuan baca surat khabar macam mana anak pukul mak kenapa? Nak beli motor. Mak kata tak ada duit, nak beli motor macam mana kita tak ada duit? Nya pukul mak dia. Cuma bila dipukul tu dipenjaralah dia. Cuma nak sebutnya sampai ke tahap tu akhlak. Sebab tu saya pernah sebut di Muttaqin, Syekh Mustafa An-Nadawi kata zaman kita ni sangat-sangat sesuai baca kitab adab ni. Saat manusia hari ni tak ada adab. Tak payah tengok orang lain, kita sendiri tak ada adab dengan bini kita. Cakap dengan bini asyik nak menengking je, mata tak tengok mata bini. Tu saat nak pada dia tengoklah mata dengan penuh kasih sayang. Saat tak nak dia cakap apa pun tak ada faedah aku dengar mu cakap. Tu kita dengan dia. Kita dengan dia tu kalau kita memikir dari sudut adab banyak sangat salah tu. Dengan anak gitu juga kita. Dengan anak cakap menengking je. Saya sebut contoh ni tuan-tuan ni, tak kata siapa-siapa, saya tak pernah sampai sini. Kalau tuan-tuan terasa nak suruh saya berhenti bulan depan tak lagi dah. Tu. Cuma nak sebutnya gitu tuan-tuan. Adab. Anak belajar daripada ayah adab bercakap macam-macam tuan-tuan. Saya pernah sebut ada seorang ayah bawa anak dia naik motor. Kebetulan selisih pagi-pagi kan nak keluar pergi hantar anak sekolah. Adalah orang yang memotong kereta. Potong kereta. Saat tu dia pun lalu juga. Maknanya masuk jalan sebelah lah. Dia pun lalu juga. Padahal motor sama motor boleh je beralah. Sebab apa? Ruang luar. Tapi dia punya marah. Anak duduk depan ni, duduk dalam gagal motor ni. Dia boleh angkat syarat tu tuan-tuan. Anak nak belajar akhlak baik kat mana? Kalau ayah duk ajar akhlak gitu.
Ni zaman kita, zaman orang kurang akhlak. Kita bercakap, sama-sama kita, sama-sama adik-beradik, sama-sama sahabat, satu grup lah katakanlah. Satu grup sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya lah. Satu taman dalam grup WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Kadang-kadang disebabkan oleh berbeza parti ya. Contoh tuan-tuan tuan-tuan tengok lain, ustaz ni parti apa ni? Berbeza ideologi je, gaduh dalam tu. Sampai tepuk-tepuk meja. Padahal yang bercakap ni tak ada jawatan menteri apa-apa pun. Tak ada jawatan apa-apa, AJK pun tak ada kita. SU ke apa, setiausaha itu ini ke, tak ada pegawai khas, tak ada apa-apa. Kita duduk bergaduh, yang orang atas tu sedar duduk makan. Tu nak beritahu dari sudut adab cakap. Dari sudut adab bergaul, banyak sangatlah persoalan-persoalan adab ni. Jadi kata Syekh Mustafa Nadawi, kitab Al-Adab ni sangat-sangat sesuai dibaca di zaman kita hari ni supaya manusia ni beradab. Kadang-kadang pernah disebut oleh Babazi. Babazi pernah sebut di Khazanah Fataniyah. Almarhum Babazi. Dia pernah sebut. Dia kata persoalan khilafiyah ni kita nampak di tempat kita ni duk bergaduh sedap dah. Di tempat kita ni duk bergaduh sedap dah soal khilafiyah ni. Baca kunut tak baca kunut kan. Berzikir tak berzikir. Bukan berzikir tak berzikir. Dia kata kalau pergi keluar negara ada yang jenis terlalu tasyaddud ni, terlalu syadid, terlalu tak boleh orang lain-lain dengan dia. Bila dia tengok orang baca tasyahud bergerak gini, tuan-tuan tengok, biasa tengok orang Arab buat gini kan. Dia boleh pergi kerak jari. Soalan khilafiyah je tuan-tuan. Berdasarkan faham hadis Nabi. Oh ni fi'il mudhari' ni. Yuharrik ni fi'il mudhari'. So fi'il mudhari' ada ulama kata menunjukkan sentiasa. Bila sentiasa bergeraklah sentiasa. Kita dah Imam Syafi'i tak kata gitu. Jadi bila Syafi'i tak kata begitu, kita sekali akak je. Cuma perkara tersebut adalah perkara khilafiyah. Dalam soal khilafiyah ni bergaduh dahsyat-dahsyat tuan-tuan. Ummah kita ni ummah yang kering akhlak. Bila kering akhlak, seolah-olah pendapat yang diperselisihkan, yang ulama terima dalam bentuk perselisihan, tak boleh diterima sebagai isu perselisihan. Itu yang berlaku sekarang ni. Tuan-tuan duk lihat dalam Facebook tu, antara orang-orang akademik, bukan kita yang marhai ni, yang tak reti benda ni. Ni, orang-orang akademik ni, yang bergelar bergelar profesor, bergelar doktor dan sebagainya. Seolah-olah satu-satu isu tu bukan khilaf lagi dah. Kena buat macam aku sebut ni. Padahal ulama dulu tinggal dalam bentuk khilaf. Biarkan dia dalam bentuk khilaf lah. Kita nak buat, tak nak buat, sudah. Jangan nak bergaduh. Dah, sekarang ni dia nak beritahu yang dia sebut saja yang betul. Punah gitu. Punah masyarakat kita sebab tidak ada adab. Adab dengan ulama tinggal dalam bentuk khilaf, teruskan dengan khilaf. Rahmah daripada Allah Ta'ala. Ada orang berminat dengan dengan cara macam ni, ada orang berminat dengan cara macam ni dan sebagainya lah. Jalan-jalan tersebut sudah ditinggalkan oleh ulama berdasarkan apa yang mereka faham daripada dalil-dalil semuanya. Cuma nak sebutnya adab ni zaman kita tak ada, ataupun ada tak banyak. Jadi nak melahirkan balik adab-adab ni supaya manusia-manusia ni menghayati balik akhlak-akhlak orang yang soleh dulu. Baik, jadi saya sebut contoh satu tadi ialah apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Yusuf. Kisah Nabi Allah Yusuf AS tu sama-sama adik-beradik dia. Tu sama-sama adik-beradik, sama-sama manusia. Tuan-tuan boleh lihat lagi dalam Quran, saat manusia yang dilantik Nabi dan Rasul ini berbicara dengan Tuhan. Tadi saya sebut adab kan bagi pada tiga. Dengan manusia pun ya, dengan Nabi dan Rasul pun ya, dengan Allah Ta'ala pun ya. Ada tuan-tuan baca dalam Quran macam mana Nabi-Nabi ni berbicara dengan Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan buka surah Al-Kahfi, tuan-tuan akan jumpa. Dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan akan lihat dialog antara Nabi Musa
dengan Allah Ta'ala. Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihi salam. Tuan-tuan akan lihat tu. Ada situ Nabi Khidir dia kata apa? Fa'aradtu an a'ibaha. Bila Nabi Musa tanya, kenapa engkau tebuk kapal ni? Maka dia kata, fa'aradtu an a'ibaha. Dia sandar perbuatan tebuk tu pada diri dia. Dia tak kata fa'aradallahu an a'ibaha. Allah Ta'ala lah nak aku tebuk kapal. Sebab zahir perbuatan tu, walaupun ilmu tu min ladunni ilma, ilmu tu ilmu ladunni dari sisi Allah Ta'ala secara terus. Kalau dia sandar pada Allah Ta'ala pun tak ada masalah. Tapi nak beritahu macam mana mereka ni beradab dengan Allah, dia tak sandar perbuatan yang tak baik pada zahir. Pada zahirnya perbuatan tebuk kapal ni tak baik. Lepas dia cerita nampak elok-elok je. Sebab di belakang tu ada pemerintah zalim yang duk kutip kapal-kapal yang baik ni, perahu-perahu yang baik ni dia kutip habis. Jadi aku nak selamatkan kapal-kapal ni, aku pun tebuklah. Supaya bila dia tengok berlubang dia tak ambil, selamat orang kampung boleh guna pergi apa? Gigi mancing ikan dan sebagainya. Bila dia cerita hikmah tu, senyaplah Nabi Musa AS. Sebab tu saya kata hikmah ni makanan akal. Selagi mana kita tak nampak, kita nak apa sebab ni, apa sebab. Tapi kalau kita nampak awal-awal lagi perintah Allah Ta'ala, tak payah tanya sebab. Sekarang ni tuan-tuan, tuan-tuan kita yang duduk di usia-usia sekarang ni, kita ada tanya lagi kau, kenapa kena semayang ya? Tak ada dah, sebab apa? Kita tahu dah, junjung perintah Allah. Tapi kalau mula-mula dulu boleh jadi kita pernah sembang ayah kita, boleh jadi masa usia kita 4, 5, 6 tahun kan, cikgu-cikgu mula duk mengajar pada kita tentang solat. Boleh jadi kita bertanya masa tu, kenapa kena solat ya? Sebab masa tu kita tak nampak. So akal kita nak kepada rasional. Kenapa kena puasa sebulan pula tu, laparnya tak boleh makan siang. Sebelum ni duk makan siang, sahur pula tu pagi, duk mengantuk lagi nak kena bangun sahur semua sekali. Usia kita kecil tu kita tak nampak, so kita bertanya. Tapi saat kita dah dewasa, tua, mengaji, ada ilmu, faham ni, kita tak tanya dah. Masuk saja bulan Ramadan, happy kita, suka. Sampai waktu solat je suka kita semayang. Tak miss dah 5 kali sehari kita semayang. Sebab apa? Nampak dah perintah Allah. Junjung je. Tak payah tanya kenapa 3, kenapa 4, kenapa 2 pagi, kenapa 4 malam, kenapa 3, kenapa 4 siang, kenapa 3 ada malam, 4 ada malam. Tak tanya dah sebab apa? Perintah dia begitu, junjung jelah. Tu ulama buat hikmah tu untuk orang yang bersifat aklani. Orang yang duk guna akal. Begitulah ibaratnya. Tengok apa yang dibuat oleh Nabi Allah Khidir AS. Sebab tu dipesan awal-awal lagi. Dia beritahu dah, apa yang aku buat nanti, mu tengok saja, jangan tanya. Mu jangan tanya, mu tengok, mu jangan tanya, mu tengok, jangan tanya. Nanti sampai satu tahap, aku akan cerita sendiri. Dah, dia duk tanya, kenazan. Berhenti terus. Tu di antara 2-3 adab yang sempat saya sebut contoh malam ni tuan-tuan. Jadi akan datang insya-Allah kalau panjang usia kita sambung lagi dengan muqaddimah berkenaan dengan adab ni tuan-tuan. Jadi setakat tu dulu, wallahu a'lam wa ilmuhul atam.